Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi, terima kasih. Dalam mengambil bahagian di peringkat jawatankuasa, saya mohon untuk mengemukakan dua perkara di bawah butiran B04 Suruhanjaya Pilihan Raya dan B06 Jabatan Perdana Menteri. Hal yang ingin saya bangkitkan di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya pengerusi ialah berkaitan dengan proses membersihkan daftar pemilih, khususnya merujuk kepada pengundi pos. Pengalaman sewaktu menyertai pilihan raya kecil Bagan Pinang tempoh hari pengerusi, kita berhasil menemui sejumlah kurang lebih 150 nama dalam senarai undi pos yang mengundi di Bagan Pinang, dan sejumlah itu juga nama yang orang yang sama tapi muncul dalam daftar pemilih di negeri-negeri lain. Maksudnya satu individu dia mengundi pos kerana dia tentera, dia juga pengundi awam di negeri lain. Ketika Pakatan Rakyat mengunjungi Suruhanjaya Pilihan Raya mengadukan hal ini di Putrajaya, reaksi pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya ialah jangan risau sebab nama ini mengundi di Bagan Pinang. Kalaupun nama mereka muncul di Perak, di Kelantan, di Pahang, di sana tak ada pilihan raya. Itu reaksinya. Tapi pengakuan itu membuktikan bahawa kita berdepan dengan daftar pemilih yang masih lagi ada kelemahannya. Bila ditanya kenapa hal ini berlaku, ianya ekoran daripada proses apabila seorang anggota tentera tamat bertugas. Biasanya Kementerian Pertahanan mengambil masa setahun untuk memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Dalam tempoh setahun, seorang anggota tentera yang telah bersara, dia telah pun memiliki kad pengenalan awam yang dengannya dia mendaftarkan diri sebagai pemilih. Dan ini sebenarnya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan yang tidak membolehkan seorang mengundi dua kali. Untuk itu saya mohon Suruhanjaya Pilihan Raya khususnya dan Menteri Bertanggungjawab dapat meneliti perkara ini. Membersihkan daftar pemilih, barangkali negara boleh mencontohi negara Bangladesh beberapa tahun lepas mendapatkan bantuan daripada negara Kesatuan Eropah dengan dana cuma sebesar 4 juta euro. Hari ini senarai daftar pemilih di Bangladesh untuk pengerusi, kertas undi hanya dikeluarkan setelah rakyat Bangladesh itu dikenal pasti identiti mereka secara sah melalui tangan, dan apabila wajah mereka tertera dalam skrin komputer, kertas undi dikeluarkan. Jadi sehari ini tak ada lagi pertikaian di negara yang sentiasa bergolak suasana politiknya Bangladesh gara-gara daftar pemilih. Jadi saya fikir itu boleh kita contohi, kerana saya berpendapat di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Untuk pengerusi, kita juga ingin membangkitkan bahawa perkara di bawah isu-isu. Sedikit pencerahan. Ya, terima kasih terima kasih speaker. Perkara yang dibangkitkan oleh Macang tadi, pengerusi, terima kasih pengerusi. Perkara yang dibangkitkan oleh Macang tadi berkenaan dengan pembersihan daftar pemilih, saya ingin menarik perhatian dan juga ingin mendapatkan penjelasan daripada Macang. Isteri saya sudah 2 kali mengundi di Padang Tera. Bahkan dalam kad pengenalan beliau pun walaupun berasal daripada Kelantan, juga tertera alamat di Padang Tera. Ialah sebab kahwin dengan saya. Tapi pada kali ini, samakan yang saya buat, saya dapati nama beliau telah dipindahkan ke Selangor. Apa pandangan yang berhormat Macang? Untuk pengerusi, hampir 58,000 dalam daftar pemilih tambahan setakat suku keempat 2009 yang berdaftar di Selangor. Dan daripada 58,000 itu, 150% daripadanya adalah nama yang dulunya mengundi di luar Selangor dan sekarang dimasukkan ke dalam negeri Selangor. Barangkali isteri yang berhormat Padan Terap satu daripadanya. Kita bila hal ini dibangkitkan, SPR biasanya akan kata setiap 3 bulan daftar itu dipamerkan untuk semakan dan bantahan, biasanya dalam kolom C.
Dan kalau tidak ada bantahan, dia akan masukkan dalam gazet dan itu diakui. Jadi biasanya SPR akan pulangkan balik tanggungjawab untuk buat semakan itu kepada kita. Jadi hal yang dibangkitkan oleh Padang Terap sebenarnya benar dan banyak berlaku. Sebab itulah isunya masih berkisar di bawah tajuk membersihkan daftar pemilih. Datuk Pengerusi, sedikit macam. Terima kasih Pengerusi, terima kasih macam. Biasanya daftar pemilih ataupun seorang pemilih itu akan ditukarkan nama beliau ke tempat lain dengan permohonan. Adapun disebabkan dengan beberapa perkara yang disebutkan oleh Wabi Macam. Dalam kes isteri saya, dia tidak pernah memohon pertukaran alamat, pertukaran tempat mengundi dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini seolah-olah ada suatu perkara yang agak pelik berlaku. Dan bagaimanakah mungkin Macang boleh mencadangkan kepada SPR dalam konteks tidak ada satu usaha untuk sendiri untuk menukar tempat mengundi, tiba-tiba ditukarkan. Ini yang menimbulkan persoalan kepada saya. Saya minta penjelasan. terima kasih Padang Terap. Kejadian nama pemilih yang tak pernah memohon kepada SPR untuk bertukar kawasan pilihan rayanya, kalau berlaku memang itu satu penyelewengan ya, yang wajib diperbetulkan ya, dan memulangkan tanggungjawab kepada pemilih untuk menyemak setiap 3 bulan, dan jika tidak berlaku permohonan itu, maka dianggap nama dimasuk dalam daftar pemilih Indo. Amalan ini sebenarnya menyaksikan banyak kelemahan. Ya. Sedikit tentang tu, terima kasih Datuk, yang betul. Adakah yang berhormat Macam bercadang untuk mencadangkan kepada kerajaan satu sistem yang boleh memberi, yang boleh yang memudahkan dari segi semakan ini? Kerana kita tahu parti-parti politik ini kita bekerja secara sukarela, kita tidak ada pekerja tetap yang untuk melihat data-data ini, untuk mengenali siapakah yang tersenarai dan sebagainya. Jadi ini adalah satu proses yang sangat sukar kepada kita. Yang keduanya juga, setiap bantahan yang dibuat akan dikenakan bayaran sebanyak RM10. Bayangkan kalau ada 3,000 nama yang kita bantah, bermakna kita kena membayar RM30,000 yang merupakan satu bebanan yang sangat berat, terutama daripada parti-parti politik yang miskin macam Pakatan Rakyat. Apa pandangan yang berhormat? Terima kasih Ketua Datuk Pengerusi. Saya masih lagi berpendapat bahawa fungsi asas dan fundamental buat Suruhanjaya Pilihan Raya ialah menjalankan proses pendaftaran dan memastikan daftar pemilih yang bersih. Itu tanggungjawab yang sangat asas dan fundamental. Dalam hubungan ini, mengambil perkara yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya daripada Padang Terap dan juga daripada Titi Wangsa sebentar tadi, adapun kita di peringkat parti politik, peranan kita adalah peranan membantu, misalnya dalam proses mendapatkan pendaftaran baru. Kita biasanya akan menghantar petugas kita dan diberi kursus oleh SPR, kemudian dilesenkan sebagai pegawai pendaftar sementara. Mereka ni saja yang boleh mengisi borang A yang mengandungi 3 kolom 2 helaian. Dan apabila proses ini dibuat, Datuk Pengerusi, kita akan kumpulkan nama dan mengisi borang dan menyerahkan. Apa yang berlaku di bawah? Kadang-kadang kalau kita boleh kumpulkan 500 nama misalnya, berani SPR, dia bagi 100 saja borang. Dia kata isi dulu 100 ni, serah, kemudian ambil lagi. Ya. Dia tak boleh bagi 500 serentak atau 1000 serentak. Begitu keadaannya. Mengkali kerana dia tak nak borang itu dibazirkan. Tapi bila kita boleh kemukakan misalnya angka yang sejumlah yang kita dah dapat cari, kita terdedah kepada amalan red tape dan birokrasi sebegini. Dan ini agak mengecewakan, walaupun kita tak pernah patah semangat. Datuk Pengerusi, di sana juga berlaku kejadian seperti daftar pemilih yang tidak ada alamat. Kajian yang dibuat di Lembah Pantai misalnya, Datuk Pengerusi, sejumlah hampir 37.69% alamat pemilih tak dapat dikesan. Kalaupun alamat ditemui, ia berupa kedai runcit beratap zinc di Kampung Kerinci
memuatkan seramai 142 pemilih. Ini berlaku. Kalau bantahan nak buat 142 ni, kita kena bayar 1,420. Barulah hearing dibuat dan kemudian baru kita tahu kesahihannya. Begitu juga kalau kita temui satu alamat yang merupakan satu alamat yang rupanya tanah kubur, ya. Tapi di sana ada alamat dalam yang kita difahamkan sebagai pernah menjadi pemilih di dalam kawasan itu. Untuk mengatasi perkara-perkara sebegini,